PRN 17 Sabah bakal jadi yang paling epik dalam sejarah politik wilayah. Siapa sebenarnya bakal pegang tampuk kuasa? Memahami politik dengan pandangan yang jelas dan telus. Inilah Borneo Politik Update. Persaingan antara GRS, Warisan, STARU PKU dan kemungkinan rundingan selepas pilihan raya. Dalam video ini, kita bongkar kekuatan, risiko, senario majority dan kemungkinan. Hang Assembly tambah peranan TYT. Pilihan raya negeri Sabah kali ini mencatatkan salah satu persaingan paling kompleks dalam sejarah negeri itu. Seramai 596 calon bakal bertanding. Subscribe, like, dan bersiap sedia sebab inilah saat sejarah bermula. Bagi merebut 73 kursi Dewan Undangan Negeri, ini bermakna secara purata. Setiap kursi akan menyaksikan pertandingan lebih daripada 8 calon, menandakan pertembungan sengit dan lanskap politik yang sangat terpecah. GRS berjaya membentuk kerajaan pada pilihan raya lalu, dan kini tampil sebagai blok kerajaan penyandang. Fokus utama GRS sebelum pembubaran termasuklah kestabilan pentadbiran negeri, pembangunan infrastruktur luar bandar serta otonomi Sabah dalam konteks perjanjian Malaysia ke-1963. Parti Warisan tampil dengan pendirian tegas dalam PRN kali ini. Bertanding solo di semua 73 kursi tanpa kerjasama dengan mana-mana gabungan. Naratif utama mereka kekal pada platform Sabah untuk rakyat Sabah. Isu marwah, pentadbiran negeri, serta reformasi politik. Satu perkembangan besar berlaku lebih awal tahun ini. STAR dan SAB secara rasmi meninggalkan GRS. Perubahan ini bukan sekadar soal parti keluar masuk gabungan, ia mengubah keseluruhan konfigurasi kuasa, terutama dalam kawasan pedalaman dan pantai barat. UPKO pula muncul sebagai salah satu parti yang coba membina tapak kuku dalam kursi majority Kadasan Dusun Murut dengan mesej penyatuan komuniti, pembangunan dan kuasa otonomi negeri. Pergerakan keluar masuk parti, rundingan senyap di belakang tabir dan strategi kursi, menjadikan lanskap politik Sabah kali ini jauh lebih tidak dapat dijangka berbanding PRN. Sebelum ini, kesemua faktor ini membuka jalan kepada satu persoalan besar. Adakah akan wujud situasi Dewan Undangan Negeri tergantung atau Hang Assembly? Pertama, menetapkan asas undang-undang dalam sistem negeri Sabah. Dewan Undangan Negeri mempunyai 73 kursi. Ini bermakna untuk mana-mana gabungan membentuk kerajaan dengan stabil, mereka memerlukan sekurang-kurangnya 37 kursi ambang majority mudah. Jika tiada parti atau gabungan mencapai angka ini pada malam keputusan, maka kita memasuki zone yang dipanggil Hang Assembly atau dan tergantung. Kedua, prinsip kepercayaan majority. Dalam keadaan ini, kerajaan hanya boleh dibentuk oleh individu yang berjaya membuktikan bahwa beliau mendapat kepercayaan majority adun, bukan semestinya ketua parti dengan kursi terbanyak. Dan inilah peranan penting Tuan yang terutama TYT yang dipertua. Negeri Sabah Baginda akan menilai berdasarkan bukti sokongan. Siapakah yang paling layak dilantik sebagai ketua menteri? Ketiga, bagaimana TYT membuat keputusan? TYT boleh meminta surat akuan, sokongan, mengadakan sesi menghadap, atau menilai gabungan adun yang muncul selepas keputusan PRN. Keutamaan Baginda adalah mudah. Siapa yang mampu memimpin sebuah kerajaan yang mendapat sokongan majority dalam dan keempat, contoh sejarah, realiti politik Sabah. Sabah mempunyai sejarah unik dalam hal ini. Beberapa kali,
Situasi tergantung berubah hanya dalam tempo beberapa jam atau hari, melalui sokongan individu adun, pembentukan gabungan baharu, atau rundingan pasca PRN yang aktif. Contoh-contoh terdahulu menunjukkan bahwa walaupun keputusan resmi PRN memberi gambaran awal, dinamika sebenar pembentukan kerajaan sering berlaku di belakang tabir selepas pengundian selesai. Jika PRN kali ini menghasilkan dan tergantung, proses selepas itu akan bergantung sepenuhnya kepada siapa yang berjaya menunjukkan kepada TYT bahwa mereka memiliki majoriti. Walaupun majoriti itu terbentuk secara pasca PRN, ini menjadikan episode pembentukan kerajaan di Sabah sesuatu yang bukan sahaja luar jangkaan tetapi juga sangat cepat berubah. Senario A, GRS menang 37 kursi kerajaan stabil, kemungkinan besar terus dengan semangat Sabah maju jaya. Senario B, Warisan dapat majoriti perubahan signifikan, janji manifesto Vias, harapan rakyat. Senario C, tiada majoriti hang assembly penyatuan semula, rundingan, kemungkinan kerajaan campuran. Disinilah peranan TYT menjadi kritikal. Analisis, faktor penentu pemegang kursi marginal, calon bebas, adun, lompat, perpecahan kaum, sokongan etnik atau spesial, atau warisan adalah pilihan terbaik untuk reformasi dan keadilan. Risiko kerajaan tidak stabil, bila sokongan rapuh, adun boleh lompat. Kerajaan tumbang, kemerosotan pembangunan. Cabaran jika kerajaan campuran, perbezaan dasar atau agenda antara parti boleh menyukarkan pelaksanaan janji, harapan rakyat, accountability, janji manifesto, penyelesaian isu asas negeri, pembangunan, hak Sabah, peluang dan kemajuan. Parti manapun menang, rakyat mahu kestabilan dan keadilan. Rekap, PRN 17 Sabah bukan sekadar siapa menang, tapi bagaimana kerajaan dibentuk majoriti, rundingan, TYT. Ajakan kepada penonton, ikut perkembangan, pilih dengan bijak, semak fakta, tekan like kalau Anda mau suara rakyat Sabah lebih kuat. Tinggalkan komen apa pandangan Anda tentang manifesto GRS dan warisan. Dan jangan lupa subscribe untuk analisis. PRN Sabah paling pantas, paling jujur, dan tanpa tapisan.